Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita tengok kepada garis panduan solat berjemaah yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Yang pertama, solat berjemaah 5 waktu boleh dilaksanakan di masjid seluruh Negeri Sembilan dengan mengamalkan norma baharu pengurusan masjid, iaitu menetapkan tempoh operasi masjid mengikut waktu solat. Yang kedua, jawatan kuasa karya masjid hendaklah menyediakan jadual bertugas harian bagi pegawai masjid, iaitu imam, bilal dan syiab. Yang ketiga, sebarang aktiviti pengajian ilmu adalah dibenarkan dengan mengamalkan disiplin kendiri tanpa berganjak atau berubah tempat duduk di saf masing-masing. Yang keempat, jemaah yang dibenarkan adalah seperti berikut. Pertama, lelaki. Kedua, ahli karya. Yang ketiga, warga negara. Dan keempat, berumur 15 tahun ke atas. Ahli karya yang berumur lebih 60 tahun tidak digalakkan untuk solat berjemaah di masjid. Walau bagaimanapun, pihak masjid boleh menyediakan satu sudut khas untuk mereka di dalam ruang solat. Bagi masjid yang terletak di jalan utama dan berkemungkinan menjadi tempat persinggahan musafir untuk mendirikan solat, digalakkan menyediakan satu sudut khas untuk musafir. Mereka perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Setiap masjid dan jemaah di Negeri Sembilan hendaklah mematuhi garis panduan yang dinyatakan seperti berikut. Pertama, persediaan bagi masjid serta ruang solat. Menetapkan hanya satu pintu sahaja bagi tujuan masuk dan keluar dari ruang solat untuk menjalankan aktiviti solat berjemaah mengikut tempoh yang ditetapkan seperti berikut. Waktu subuh 5.30 pagi hingga 7.30 pagi. Waktu zuhur 12.30 hari, pintu ditutup pada pukul 2 petang. Waktu asar pula, pintu dibuka pada 4 petang dan pintu ditutup pada 5.30 petang. Maghrib dan Isyak, pintu dibuka pada 6.45 petang dan pintu ditutup semula pada pukul 8.45 malam. Seterusnya, menyediakan kaunter di luar pintu masuk bagi memeriksa suhu badan jemaah. Semua yang hadir hendaklah diperiksa suhu badan mereka. Bagi jemaah yang suhu badannya pada atau melebihi 37.5 darjah Celsius, tidak dibenarkan masuk dan dinasihatkan supaya merujuk ke klinik kesihatan yang berhampiran. Seterusnya, menyediakan buku rekod kehadiran jemaah untuk mencatat butiran nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan suhu badan. Petugas kaunter diminta menasihatkan jemaah untuk terus masuk ke ruang solat. Seterusnya, memastikan penjarakan sosial di kaunter pendaftaran dan pintu masuk ke dalam ruang solat masjid. Seterusnya, menyediakan cecair pembasmi kuman hand sanitizer di pintu yang ditetapkan serta di tempat yang difikirkan perlu. Seterusnya, menyediakan satu sudut khas di dalam ruang solat untuk jemaah yang berumur lebih 60 tahun serta satu sudut khas untuk musafir. Seterusnya, masjid hendaklah menyediakan sejadah khas untuk musafir dan mensanitasikan sejadah tersebut sebelum pegawai yang bertugas meninggalkan masjid. Seterusnya, membuat tanda saf di dalam ruang solat masjid mengikut jarak yang telah ditentukan, iaitu imam berada di hadapan dengan jarak 1.5 meter daripada makmum. Manakala jarak antara makmum dengan makmum yang lain juga adalah 1.5 meter dari hadapan, belakang, kiri dan kanan. Seterusnya, masjid tidak dibenarkan menghidupkan alat penghawa dingin. Selain itu, memastikan pengaliran udara baik dan lancar di dalam ruang solat dengan membuka tingkap dan kipas angin. Seterusnya, penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah yang ada pada satu-satu masa. Menutup pintu masjid sejurus selepas selesai solat dan orang lain yang tidak berkaitan akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa jika didapati berada di masjid tersebut. Yang kedua, persediaan dan penjagaan diri. Jemaah, iaitu pegawai masjid bertugas, AJK masjid dan ahli karya yang disahkan positif COVID-19 atau baru sembuh daripada COVID-19 atau mereka yang dalam kategori Person Under Investigation PUI atau Person Under Surveillance PUS dilarang menghadiri solat berjemaah di masjid.
Jemaah yang kurang sihat, batuk serta mempunyai gejala COVID-19 dilarang hadir dan berada di masjid. Jemaah yang berumur lebih 60 tahun tidak digalakkan untuk solat berjemaah di masjid. Walau bagaimanapun, mereka boleh hadir jika masjid ada menyediakan ruang atau sudut khas untuk mereka. Jemaah hendaklah menggunakan cecair pembasmi kuman, hand sanitizer yang disediakan di pintu masuk dan keluar ruang solat. Jemaah hendaklah memakai penutup hidung dan mulut yang dibawa sendiri ketika berada di masjid, termasuk ketika mendirikan solat. Jemaah diminta membawa pen sendiri dari rumah masing-masing bagi tujuan mengisi buku rekod kehadiran yang disediakan. Jemaah hendaklah mengambil wuduk terlebih dahulu dari rumah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Jemaah diminta membawa sejadah sendiri dari rumah masing-masing. Jemaah diminta membawa beg plastik bagi mengisi kasut atau selipar masing-masing. Jemaah tidak dibenarkan berjabat tangan, yakni bersalaman, antara satu sama lain. Ia boleh digantikan dengan salam isyarat, iaitu dengan meletakkan tangan di dada sambil mengucapkan salam. Jemaah hendaklah mengamalkan penjarakan sosial semasa berada di masjid. Jemaah yang hadir awal diminta terus memenuhi saf kosong di bahagian hadapan ruang solat utama dan seterusnya kawasan ruang limpah yang disediakan. Jemaah boleh melaksanakan ibadah sunat, iaitu solat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya di tempat solat masing-masing. Tidak dibenarkan berpusu-pusu ketika masuk dan keluar dari pintu pagar utama ruang solat, dan jemaah hendaklah terus pulang ke rumah masing-masing setelah selesai solat. Apa yang perlu dilakukan sebelum solat? Imam hendaklah membuat pengumuman kepada makmum tentang disiplin kendiri, dan Bilal hendaklah melaungkan azan apabila masuk waktu solat fardu. Semasa solat, imam digalakkan membaca surah dan ayat yang pendek ketika solat. Manakala selepas solat, jemaah hendaklah bersurai dalam keadaan tenang melalui pintu keluar yang ditetapkan sambil mematuhi penjarakan sosial. Sebarang aktiviti perkumpulan selepas solat tidak dibenarkan. Pintu pagar utama dan pintu bangunan masjid hendaklah dikunci rapi oleh pegawai yang bertugas selepas selesai aktiviti solat. Ketujuh, penguatkuasaan perintah dan arahan. Mana-mana orang yang melanggar arahan ini akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 59, yakni mengingkari arahan pihak berkuasa agama, dan Seksyen 109 mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh penjawat awam, Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992. Yang ke-8, pemansuhan. Garis panduan solat berjemaah bagi Masjid Negeri Sembilan, Darul Khusus, pendaftaran secara manual dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini berkuat kuasa dari tarikh ia dikeluarkan. Dengan ini, garis panduan yang dikeluarkan sebelum ini adalah terbatal. Sekian sahaja. Terima kasih.